Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membentangkan transliterasi teks Jawi klasik kitab daripada Buriyah At-Tulab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat yang ke-155. Dan tajuk ini adalah pengakhir kepada bab solat musafir dan awal bagi bab solat Jumaat. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Kashfi Akif bin Muhammad Azmi, nombor matrik 054858. Jadi pengenalannya, Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan agama Islam sebagai satu gaya hidup yang menyeluruh dan merangkumi segala aspek dalam kehidupan. Hal ini termasuklah memudahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan ibadah dalam pelbagai situasi dan keadaan. Sebagai contoh, jikalau seseorang itu sakit dan tidak mampu untuk menunaikan solat dalam keadaan duduk, maka dia diperbolehkan untuk menunaikan solat dalam keadaan duduk. Mereka yang bermusafir pula diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjamakkan solatnya. Jadi rukhsah solat ini adalah kemudahan atau keringanan yang dikurniakan kepada umat Islam yang bermusafir untuk menunaikan solat secara qasar dan jamak. Jadi hukum mengerjakan solat secara qasar dan jamak ini adalah harus. Jadi daripada sini kita akan dapat faham bahawa umat Islam ini boleh mengerjakan solat dalam apa jua keadaan sekalipun, dan agama Islam ini adalah agama yang tidak menyusahkan penganutnya. Jadi sebelum mempelajari kaifiat solat jamak dan qasar ini, jadi seharusnya seseorang itu mengetahui pengertian kedua-duanya. Apakah itu solat jamak dan apakah itu solat qasar? Solat jamak ini bermaksud menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Sebagai contoh, seseorang yang berkehendak untuk melakukan solat secara jamak iaitu menghimpunkan solat zuhur dan asar pada waktu yang pertama iaitu waktu zuhur. Dan solat jamak ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu solat jamak takdim dan jamak takhir. Solat qasar pula memberi makna meringkaskan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat iaitu solat zuhur, asar dan isyak sahaja. Oleh itu, kajian tertabak solat jamak ini dilakukan bertujuan untuk menerangkan serba sedikit secara ringkas tentang jamak takdim dan jamak takhir dan sebagainya. Manakala bagi bab solat Jumaat pula, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan seluruh umat Islam terutama lelaki untuk menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat tersebut dan menggantikan solat fardu zuhur. Oleh itu, terdapat beberapa penerangan dan penjelasan mengenai kaifiat dan bagaimanakah solat Jumaat ini difardukan untuk ditunaikan seluruh umat Islam. Oleh itu, berdosalah bagi sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat ini dengan sengaja dan tanpa alasan atau darurat yang dialami. Oleh hal yang demikian, tujuan kajian tentang solat Jumaat ini adalah menerangkan serba sedikit mengenai solat Jumaat dan kelebihan serta sebagainya. Mudah-mudahan kajian ini mendatangkan banyak faedah dan manfaat kepada mereka yang berhajat terhadap bab ini. Jadi, kita pergi kepada bab solat musafir. Berjalan antara keduanya atau pada keduanya jamak takdim afdal, melainkan jika jamak takhir itu dapat berjemaah atau suci daripada hadasnya yang berkekalan iaitu pada nisbah dirinya jamak takhir itu. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini adalah solat jamak takdim ini adalah lebih afdal berbanding jamak takhir, melainkan jika solat jamak takhir itu dapat dilakukan secara berjemaah atau pada solat jamak takhir itu seseorang itu baru bersuci daripada hadas. Seterusnya, afdal yakni nisbah pada orang yang bersifat dengan dia itu afdal ia jamak takhir. Demikian lagi orang yang hendak mendapat akan wukuf di Arafah atau didapatinya akhir waktu kerana yang menutup auratnya dan orang yang bersih yakni bersaksi harus mengerjakan sembahyang jamak takdim di dalam negeri. Jadi maksudnya di sini adalah afdal bagi dia untuk solat jamak takhir, lebih-lebih lagi kepada orang yang hendak wukuf di Arafah atau diketahui olehnya penghujung waktu solat. Manakala orang yang menutup aurat dengan baik dan bersih dari segala hadas diharuskan olehnya untuk mengerjakan solat jamak takdim di kawasan dan negerinya sendiri. Seterusnya, kerana hujan dan jika tiada lebat sekalipun dengan syarat jika mereka itu sembahyang berjemaah pada tempat yang jauh daripada kediamannya, lagi beroleh kesakitan tiap-tiap mereka itu dengan hujan pada jalannya, dan lagi disyaratkan ada hujan pada ketika takbiratul ihram sembahyang yang pertama dan selamanya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat di sini adalah
Jika berlaku hujan atau tidak lebat, mereka boleh solat jamak takdim dalam negerinya. Akan tetapi dengan syarat jika mereka solat secara berjemaah pada tempat yang jauh dari tempat tinggalnya dan mendatangkan kesukaran kepada mereka dengan hujan pada jalannya. Dan lagi disyaratkan adalah ada hujan pada ketika takbiratul ihram sembahyang yang pertama dan selamanya. Seterusnya, dan pada takbiratul ihram sembahyang yang kedua dan jika putus hujannya pada ketika yang lain daripada itu sekalipun, maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa tiada harus jamak takdim di dalam negeri kerana hujan jika ada mereka itu sembahyang di dalam rumahnya dan jikalau berjemaah sekalipun atau pada tempat yang hampir dengan rumahnya. Sekira-kira tiada kesakitan di jalan itu atau tempat yang jauh tetapi ada bagi mereka itu tuduhan pada jalan atau sembahyang mereka itu masing-masing. Dan demikian lagi, tiada harus jamak takdim kerana yang lain daripada hujan seperti demam atau lainnya. Tetapi diikhtiar sesetengah ulama jika diketahui akan datang demam pada waktu yang kedua yang menegahkan daripada sembahyang, maka harus ia jamak pula seperti hujan, jua dan keluar dengan jamak takdim. Jamak takhir tiada harus kerana barangkali putus hujan pada waktu yang kedua. Dan sunat bagi orang yang sembahyang jamak itu sama ada takdim atau takhir, ia sembahyang sunat zuhur yang qabliyah. Demikian lagi maghrib kemudian dijamaknya akan kedua fardunya. Kemudian ia sembahyang sunat zuhur ba'diyah, kemudian ia sembahyang sunat asar. Demikian lagi pada maghrib dan isyak. Jadi, apa yang dimaksudkan di sini adalah manakala pada takbiratul ihram yang kedua, apabila hujan itu sudah berhenti, maka jamak takdim itu di dalam negeri itu tidak diharuskan kerana hujan tersebut. Selain itu, solat jamak juga tidak diharuskan jika mereka sembahyang di rumahnya secara berjemaah sekalipun atau tempat yang berdekatan dengan rumahnya dan tiada sebarang kesakitan pun di jalan itu, atau tempat yang jauh tetapi teduhan pada jalan dan sembahyang mereka tersebut. Hal ini kerana perkara yang selain daripada kesakitan dari hujan seperti demam atau lain-lainnya, tetapi ulama bersepakat bahawa jika demam itu datang pada waktu yang kedua yang menghalang daripada seseorang itu sembahyang, maka harus ia solat jamak takdim kerana disebabkan hujan itu keluar, akan tetapi tidak diharuskan untuk solat jamak takhir kerana kebarangkalian hujan itu akan berhenti pada waktu yang kedua. Di samping itu, sunat bagi orang yang sembahyang jamak itu sama ada takdim atau takhir. Ia sembahyang sunat qabliyah zuhur dan maghrib itu terlebih dahulu. Kemudian solat jamak akan kedua fardu tersebut. Kemudian solat sunat ba'diyah bagi zuhur dan seterusnya solat sunat bagi fardu asar. Maka begitulah juga bagi solat jamak maghrib dan isyak. Jadi di sini ada terdapat dua kaedah. Yang pertama kaedah solat sunat zuhur qabliyah dulu. Seterusnya solat jamak kedua-dua fardu yakni zuhur dan asar. Seterusnya diikuti dengan solat sunat ba'diyah zuhur. Dan yang terakhir solat sunat qabliyah asar. Itu kaedah yang pertama. Yang manakala kaedah yang kedua adalah solat jamak takdim zuhur dan asar. Yang kedua diikuti dengan solat sunat qabliyah zuhur dan solat sunat ba'diyah zuhur, dan yang terakhir solat sunat qabliyah asar. Begitulah dua kaedah bagi solat sunat sebelum jamak takhir dan jamak takdim ini. Seterusnya kita pergi kepada bab solat Jumaat. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang Jumaat dan sebab dinamakan Jumaat akan Jumaat kerana berhimpun manusia pada harinya. Yakni kata lain pula, kerana bagi barang yang dihimpunkan pada harinya daripada kebajikan, kata kil yakni lain pula kerana dihimpunkan padanya kejadian Adam dan adalah di mana akan dia pada jahiliah hari Al-Arubah, dan maknanya yang nyata lagi besar, kata kil yakni lain pula hari Rahmah. Jadi di sini bab ini menyatakan bahawa solat Jumaat dan kenapakah ia dinamakan dengan solat Jumaat. Pada asalnya dinamakan sebagai Jumu'ah sebagai pengganti kepada nama Al-Arubah, yang mana nama tersebut telah diberikan pada zaman jahiliah lagi, yang mana zaman sebelum datangnya agama Islam. Jadi nama solat Jumaat tersebut diambil kerana seluruh manusia berhimpun pada hari tersebut, dan berhimpunnya mereka itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan kebajikan. Oleh itu, beberapa perkara sunat yang boleh dilakukan pada hari Jumaat, beberapa perkara yang boleh dilakukan pada hari Jumaat sepertinya
memotong kuku, mandi sunat, membaca surah Al-Kahfi, memakai pakaian yang elok, bersih serta wangi-wangian dan sebagainya. Oleh itu, antara sebab lain dan adalah hari tersebut adalah hari kejadian Nabi Adam dan merupakan hari yang rahmah. Seterusnya, dan adalah sembahyang Jumaat itu yang terlebih afdal daripada segala sembahyang dan harinya terlebih afdal hari 7 hari dan ialah harinya terlebih baik hari yang dinaik padanya matahari dan dimerdekakan, yakni dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada harinya 600,000 pemerdekaan, yakni membebaskan daripada neraka dan orang yang mati padanya disurat atau ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala baginya pahala orang yang mati syahid dan selepas itu dilepaskan daripada fitnah kubur dan disebut pada hadis orang yang mati pada harinya atau malamnya dipeliharakan daripada fitnah kubur dan fitnah soal munkar dan nakir dan masuk dinamakan malam Jumaat daripada selepas zuhur hari Khamis dan yang demikian itu dalil atas bahagia dan kerana itulah dipeliharakan daripada fitnah kubur dan demikian lagi diangkat seksa barzah pada segala isi kubur pada malam Jumaat bagi segala orang yang mukminin. Kata lain pula yakni kata lain mengandungi pula hingga orang kafir. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah solat Jumaat ini adalah solat yang paling afdal dari segala solat yang lain dan juga merupakan hari yang paling afdal berbanding 7 hari yang lain. Hal ini kerana hari ini adalah hari yang terlebih baik yang dinaikkan padanya matahari dan Allah Ta'ala telah membebaskan 600,000 daripadanya neraka. Jadi barang siapa yang mati pada hari tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala kepadanya seperti orang yang mati syahid dan dijauhkan daripadanya fitnah kubur. Selain itu, ada hadis yang menyatakan bahawa orang yang mati pada harinya atau malamnya itu akan dipeliharakan daripada fitnah kubur dan fitnah soal munkar dan nakir. Oleh itu, malam Jumaat ini bermula selepas masuknya solat fardu zuhur pada hari Khamis tersebut. Demikian inilah dalil yang mengatakan bahawa seseorang itu akan dipeliharakan daripada fitnah kubur dan dijauhi dari kesesaan di alam barzah bagi seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi orang kafir pula, mereka tidak akan terlepas walau sedikit dan sekecil zarah pun daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir, dan lagi pada malam Jumaat atau pada harinya titik nutfah Muhammadiyah pada perut ibunya, yakni Siti Aminah, dan demikian lagi dijadikan Adam pada harinya daripada 70 bagai daripada muka tanah dan lainnya daripada beberapa kelebihan seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Fakihi. Jadi di sini pada malam Jumaat dan pada siang harinya itu juga telah berlaku satu peristiwa yang mana dalam perut ibunya Nabi Muhammad yakni Siti Aminah terdapat titik nutfah. Titik nutfah ni adalah mani, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan daripada titik nutfah itulah lahirnya seorang insan yang begitu mulia iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan demikian lagi dijadikan hari Jumaat tersebut adalah harinya dijadikan Nabi Adam pada hari Jumaat daripada 70 bagai yakni jenis daripada muka bumi tersebut. Hal ini bermaksud Nabi Adam ini diciptakan daripada 70 jenis tanah yang mana setiap tanah tersebut mempunyai kelebihan yang tersendiri seperti mana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Faki. Dan yang terakhir penutupnya, oleh demikian bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga maka wajib bagi mereka untuk mempelajari tentang hukum hakam yang berkait dengan rumah tangga seperti solat musafir dan solat Jumaat ini. Mereka yang berhajat untuk berjual beli maka wajib baginya untuk mempelajari tentang hukum hakam berkaitan jual beli. Oleh itu demikianlah juga mereka yang ingin bermusafir lagi pula ingin menunaikan solat secara jamak dan qasar maka wajib baginya untuk mempelajari segala hukum hakam yang berkait dengan solat musafir supaya tidak tersilap, dan begitulah juga dalam solat Jumaat. Maka wajiblah mereka mempelajari dan memahami kaedah-kaedah solat Jumaat tersebut serta memastikan ibadah solat yang dilakukan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah lampiran daripada muka surat kitab Syekh Abdullah bin Al-Fatani ini pada muka surat 155. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.